Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian? Kita bertemu sekali lagi dalam video pengajaran yang Ustazah sediakan berkongsi tentang bagaimana unsur-unsur yang mempengaruhi sikap dan pemikiran saintifik dengan mengambil pengalaman Jepun sebagai contoh kita pada hari ini. Jadi untuk siri yang kedua ini, kita sama-sama lihat dan kongsikan kekuatan sains di Jepun, bagaimana latar belakang ringkas perkembangan sains dan sistem pendidikan di Jepun. Sebab kita sedang berbicara tentang pemikiran saintifik, pemikiran saintifik. Jadi kalau kita lihat di Jepun setelah keruntuhan, kemusnahan hasil daripada peperangan, tetapi Jepun bangkit dengan sangat menakjubkan. Kalau kita lihat pada zaman Tokugawa, iaitu pada tahun 1603 hingga 1868, negara Jepun mengamalkan dasar pintu tertutup. Jadi perkembangan sains dan pendidikan tu memang tidak menyelah, kerana dasar pintu tertutup yang diamalkan oleh mereka. Jadi tak ada kemasukan idea daripada luar, kerana itu adalah pilihan keputusan daripada pemerintah Jepun pada zaman Tokugawa. Dan kita tengok pada zaman Tokugawa, penguasaan golongan elit, iaitu golongan shogun, penguasaan dari sudut mereka saja yang boleh mengakses kepada pendidikan, berbanding dengan rakyat biasa. Tetapi keadaan ini berubah pada zaman Meiji 1868 hingga 1912. Ini adalah zaman pemodenan di Jepun. Dasar pintu tertutup tadi telah dihapuskan dan kita melihat Jepun telah bekerjasama dengan dunia luar, terutama dunia barat. Negara-negara yang mula menjalin hubungan dengan Jepun seperti Amerika Syarikat, Britain, Belanda, dan ini dinamakan sebagai zaman pemodenan. Kita dapati pada waktu ini pendidikan terbuka luas peluang, sama ada untuk rakyat Jepun sendiri dihantar ke negara-negara tertentu untuk melanjutkan pelajaran terutama dalam bidang sains dan teknologi. Pelajar-pelajar miskin diberikan beasiswa oleh tuan-tuan tanah, dan juga golongan hartawan. Dan pada masa ini kita dapati tumpuan yang diberikan adalah pada bidang kejuruteraan. Jadi ini semua menjadi salah satu faktor yang membangunkan negara Jepun, terutama dari segi pembangunan fizikal. Jadi kalau pada siri pertama kita lihat bagaimana pemikiran saintifik tersebut berkembang, dan yang kedua kita melihat bagaimana hubungan wujudnya interaksi di antara negara Jepun dengan negara luar. Sebab interaksi yang wujud ini adalah di antara faktor yang besar bagaimana berlakunya pemindahan ilmu pengetahuan, wacana, maknanya kita dapat melihat pelajar, peluang-peluang profesional sama ada Jepun dan Barat untuk mereka bekerjasama. Jadi ledakan pada zaman Meiji inilah telah menyebabkan berlakunya ledakan sains dan teknologi seiring dengan perkembangan ekonomi Jepun itu sendiri. Itu adalah faktor yang kedua, Walau bagaimanapun perlu diingatkan di sini bahawa inovasi yang berlaku dibangunkan berdasarkan teknologi Amerika Syarikat dan dunia barat lainnya. Tetapi Jepun ni bijak memperbaiki teknologi tersebut hingga ia bersifat kejepunan, ada identiti Jepun tu. Mereka bukan saja bijak meminjam, tetapi dalam masa yang sama bijak mahir mengubah suai dan mengkomersialkan teknologi asing yang mereka ambil pada permulaannya. Jadi demikianlah bagaimana pemikiran saintifik yang berkembang. Dan kalau dalam kuliah yang lain Ustazah kongsikan tentang pemikiran saintifik dalam sejarah tamadun Islam, dan hari ini Ustazah mengketengahkan tentang pengalaman negara Jepun dari segi perkembangan sains dan teknologi di sana. Jangan lupa kita saksikan nanti siri yang ketiga, video untuk subjek ini. Kita akan bertemu lagi pada masa yang lain. Ustaz akan berikan link nanti pada para pelajar semua. So ini adalah siri yang kedua. Kita akan bertemu lagi pada siri yang ketiga, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.